Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلحام الملائكة المقربين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat bersama pada pagi ini sekitar setengah jam 40 minit. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi masjid, imam, ahli jawatankuasa kerana sudi mengundang saya untuk membawa satu tajuk yang sesuai dengan bulan Ramadan ini, ibrah dalam peristiwa Badar. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang para hadirin yang saya hormati sekalian, kita melihat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut walaqad nasarakumullahu badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dalam suratul Imran ayat 123. Dan sungguh Allah SWT telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu pada ketika itu sangatlah lemah. Dan kerana itu bertakwalah kamu kepada Allah. Moga-moga kamu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah SWT. Peristiwa Badar ini tuan-tuan biasanya kita ingati kerana dia berlaku pada 17 Ramadan. Sebab itulah biasanya bulan Ramadan ini banyak kita lihat majlis-majlis memperingati Badar Kubra diadakan. Salah satunya kerana peristiwa ini berlaku pada 17 Ramadan. Dia berlaku pada 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Maknanya Rasulullah hijrah ke Madinah daripada Mekah ke Madinah setahun, dan selepas setahun itu berlakulah apa yang dikatakan peperangan Badar. Kalau dalam Masihi ini sekitar 624 Masihi, atau dalam tarikh tepatnya sekarang ni dah boleh convert dah hijrah ke Gregorian ni, 13 Mac 624 Masihi. Sebenarnya peristiwa Badar ini bukan suatu peperangan yang dirancang. Bukan suatu peperangan yang dirancang. Ia adalah suatu peperangan yang tidak dirancang. Bukan kata dua-dua pihak nak berperang, tidak. Dia bermula dengan peristiwa di mana Nabi SAW mendapat khabar dagangan kabilah Quraisy dalam perjalanan pulang dari Syam. Syam, kalau kita sebut Syam, tuan-tuan pasti tahulah sekarang ni. Dulu orang panggil Syam, atau dalam bahasa Inggeris di Levant. Syam ini sekarang ialah Syria, Jordan, Palestin dan Lebanon. Itu area yang dipanggil Syam dulu. Kalau kita pergi ke Syria, kita kata anta ahlu Syami, ahlu Syam. Ikramud duyuf ke apa, kita cakap ahli Syam dia orang seronok lah, dia orang bangga, orang Syria contohnya. Jadi itu adalah kawasan Syam dulu. Hari ini dah pecah dah, kita tak ada panggil Syam, hari ini kita panggil Syria, Palestin, Lebanon, itu area dia. Dan di zaman dahulu umat Islam, orang Mekah berniaga, dia pergi daripada dagangan daripada Mekah dibawa ke Syam, dan bawa balik daripada Syam pergi ke Mekah.
Itulah perniagaan zaman dulu. Saya ingat masa saya kecil dulu, orang Kelantan pergi ke Singapura. Pergi Singapura, beli barang Singapura, bawa balik Kelantan. Dulu naik bas, macam-macam dia beli. Masa tu duit Singapura murah lagi. Duit kita mahal. Sekarang dah tak buat dah macam tu, tak ada orang buat dah. Dulu. Masa saya kecil dulu, saya ingat jiran-jiran selalu yang buat. Begitu juga dengan orang Quraisy zaman dulu, begitulah. Dan setiap kali kabilah ini pergi ke Syam, mereka akan membawa dagangan-dagangan, saham-saham hampir seluruh penduduk Mekah itu. Bukan seorang punya harta, bukan seorang punya bisnes ni. Bisnes orang Mekah. Orang ni bagi 1,000 saham dia, orang ni bagi saham dia, orang ni bagi saham dia, orang ni bagi barang dia, nak suruh pergi jual macam-macam lah. Dia kira macam koperasi ke apa nama ke. Begitulah cara dia berniaga. Maknanya kafilah yang berniaga ini, sekiranya berlaku apa-apa, dia seolah-olah musibah itu menimpa penduduk Mekah secara keseluruhan. Bukan individu tertentu, tetapi secara keseluruhan, kerana ia adalah perniagaan hampir semua orang di Mekah begitu. Saham-saham yang terlibat. Jadi apabila Nabi SAW mendapat khabar tentang kepulangan kabilah ataupun kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang seramai dalam 40 hingga 50 orang begitu, dari Syam ke Mekah dengan membawa barangan-barangan dan sebagainya, dagangan yang banyak, maka Nabi SAW kata, mari kita pergi sekat, kita pergi rampas barangan mereka. Orang yang nak melihat dari perspektif yang jahat, dia kata, ya apa Islam memulakan peperangan? Tidak. Ia bukan nak memulakan peperangan, tetapi ini ialah Rasulullah, para ulama menafsirkan Rasulullah mengambil tindakan begini kerana orang kafir Quraisy dulu ketika Nabi dan sahabat berhijrah ke Madinah, mereka merampas harta-harta Nabi dan para sahabat. Maka pada ketika ini Nabi SAW dan sahabat kata kita berhak, Nabi kata kita boleh ambil balik barang-barang yang dirampas dahulu. Jadi apabila berita ini sampai kepada Abu Sufyan, jadi orang kafir Quraisy ini bukan sebarangan tuan-tuan. Orang kafir Quraisy pun dia ada intelijen dia juga, ada spy dia juga. Apabila dia mendengar khabar bahawa Rasulullah nak intercept dia orang dalam perjalanan kafilah ini ke Mekah, Rasulullah nak intercept along the way, Abu Sufyan dengan tindakan yang bijak memindah laluan, lari daripada laluan yang betul-betul lalu ke Madinah, dia pergi laluan yang lebih jauh, berhampiran dengan apa yang kita panggil Laut Merah, Red Sea, belah sana. Dia pergi jauh sikit. Dan dalam masa yang sama, dia menghantar utusan ke Mekah, memberitahu, wahai penduduk Mekah, sesungguhnya Muhammad dan pengikutnya akan menyerang kafilah dagangan milik kamu semua. Itu dia bawa, hantar utusan, hantar rombongan, Zamzam, hantar utusan. Maka utusan ini pun pergilah ke Mekah dan membuat heruk pekuk di Mekah. Dia potong telinga unta, dia macam-macam lah, dia potong hidung unta, dia baju, dia koyakkan seolah-olah menunjukkan dalam keadaan yang kesusahan, dalam keadaan yang diserang, padahal tak kena serang lagi pun. Tapi dia masuk Mekah dalam keadaan yang begitu untuk membangkitkan semangat orang kafir Quraisy masa itu. Maka apabila sampai di sana, orang Abu Jahal pun memerintahkan orang kafir, jom wahai orang Quraisy, mari kita selamatkan barangan kita. Mari kita selamatkan barangan kita, dagangan kita. Mari kita keluar beramai-ramai untuk melawan tentera Muhammad. Maka apabila mereka keluar
untuk membantu kafilah Abu Sufyan. Mereka pergi ke kafilah dan tentera Nabi Muhammad SAW menuju ke kafilah itu dengan segala kelengkapan yang serba sedikit. Bayangkan tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW keluar asalnya hanya untuk menyekat rombongan kafilah ini sahaja, bukan nak berperang. Jadi apa sangat kelengkapan yang dia bawa? Tentera ataupun rombongan yang seramai 300 orang. Ada riwayat kata 313 yang paling kuat. Ada kata 310, 317, 319, 320 dan sebagainya. Ada orang yang suka main nombor ni, dia kereta plate dia 313. Ini plate Ahli Badar. Ada juga, saya tengok macam-macam. Tapi yang paling kuat pendapat ialah 313 orang. Pergi untuk intercept. Bukan war, bukan nak berperang, tapi untuk intercept saja, nak ambil dagangan. Tiba-tiba dia dimaklumkan, Nabi SAW dimaklumkan rombongan Abu Jahal datang dengan tentera seramai 1,300 orang. 1,000 lebih. Bayangkan bagaimana perasaan Nabi SAW pada ketika itu. Kebimbangan, ketakutan dan juga umat Islam pada ketika itu. Untuk berhadapan dengan tentera yang seramai itu. Dan ini adalah peperangan yang pertama dalam sejarah Islam. Badar. Walaupun sebelum itu ada sedikit-sedikit kecil-kecil. Orang kafir Quraisy merampas harta umat Islam di sana, di sini. Ada di Madinah itu. Tetapi tidaklah dalam large scale yang sebegini. Jadi Nabi SAW, tindakan pertama yang Nabi SAW buat ialah berbincang dengan para sahabat. Nabi SAW berbincang dengan para sahabat. Bagaimana kita ini? Apa tindakan yang kena kita buat? Adakah kita akan berperang? Kalau nak berperangnya macam mana? Para muhajirin tidak ada masalah dengan Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah tanya macam mana, muhajirin sebulat suara. Mereka kata, ya Rasulullah, kami bersama dengan kamu. Kemana kamu pergi, kami bersama dengan kamu ya Rasulullah. Mereka penduduk muhajirin, penduduk Mekah yang asal, yang berhijrah bersama dengan Nabi. Tetapi penduduk Ansar, perjanjian Aqabah menyebut mereka akan mempertahankan Nabi SAW sekitar Nabi berada di Madinah sahaja. Sekitar berada dalam kawasan itu sahaja. Begitulah lebih kurang antaranya. Ini dah keluar pergi ke Badar. Badar ini lebih kurang dalam 70 batu keluar daripada Madinah. Tuan-tuan pergi Mekah haji umrah, tuan-tuan akan pasti melihat pergi dibawa ke sana biasanya Badar. Dan tetapi orang Madinah pun terus memberikan kata-kata yang sama. Kalau kita lihat sejarah Bani Israel, bagaimana mereka berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, pergilah kamu seorang-seorang. Pergilah kamu seorang-seorang dengan Tuhan kamu. Kami tinggalkan kamu. Kamu pergilah berperang, kami nak duduk kat sini saja. Jadi ini tidak berlaku kepada para sahabat Nabi SAW. Mereka pergi bersama dengan Nabi SAW. Mereka kata, jangan risau ya Rasulullah, kami bersama dengan kamu. Begitu juga Ansar pun bercakap yang sama. Sa'ad bin Mu'az menjawab bagi pihak Ansar, wahai Rasulullah, kami beriman kepadamu, kami menaik saksi kepada kebenaranmu wahai Rasulullah. Kami memberi taat setia kepada kamu. Perintahlah apa saja kepada kami ya Rasulullah. Jika kamu perintahkan kami terjun sungai, terjun lautan, nescaya kami bersedia untuk terjun lautan ya Rasulullah. Inilah ketaatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Nabi SAW melihat para sahabat muhajirin baik, ansar baik, dan sahabat besar Abu Bakar, Umar dan sebagainya juga bersetuju untuk terus berhadapan
Walaupun masing-masing dalam keadaan ketakutan, maka Nabi SAW pun kata, jom, insya-Allah Allah akan memenangkan kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu kita. Tuan-tuan, di sini ada beberapa ibrah. Kalau kita nak bicarakan tentang ibrah, pertama ialah Nabi SAW tidak membuat keputusan seorang diri. Nabi membuat keputusan secara syura. Nabi panggil sahabat Abu Bakar, Umar, panggil Uthman tak ada masa tu, sebab Uthman sedang menjaga isteri, iaitu anak Nabi SAW Ruqayyah yang tak sihat, berada di Madinah. Dan mereka pun tidak semua yang pergi kerana tidak merancang untuk berperang. Jadi sebahagiannya duduk di Madinah, sebahagian besar duduk di Madinah, yang pergi dalam 300 orang saja. Nabi melakukan syura, bincang. Sebab itu dalam Islam ni dia ada dua benda yang kita kena fikir. Lepas ni pun kita akan lihat satu lagi. Apabila Nabi berhenti di satu telaga yang mula-mula dia jumpa. Mula-mula Nabi SAW jumpa, Nabi berhenti di telaga itu. Nabi berhenti di telaga tu. Yang mula-mula di padang pasir tu kan, Nabi jumpa yang tu yang mula-mula. Maka sahabat tanya, kalau tak silap saya Habab akan disebut di sini. Dia kata, wahai Rasulullah, adakah ini perintah daripada Allah ataupun ini adalah taktik strategi peperanganmu ya Rasulullah? Dengan hormat sahabat tanya, wahai Rasulullah, adakah ini wahyu daripada Allah supaya kita berhenti di sini menunggu musuh di sini, atau ini adalah strategi politikmu atau strategi peperanganmu ya Rasul? Rasulullah jawab, ya, ini adalah strategi aku. Maka sahabat ni kata, ya Rasulullah, yang sebaik-baiknya kita pergi depan lagi. Sebab Quraisy tak sampai lagi. Kita pergi depan lagi. Yang paling depan sekali yang kita jumpa telaga. Ini telaga dah hujung dah. Dia orang daripada Mekah sana dia tak sampai lagi. Dia orang akan jumpa banyak telaga depan-depan tu lagi. Kita pergi depan lagi ya Rasulullah, sampai telaga yang ujung tu dia orang dah tak ada telaga. Telaga semua dah belakang kita. Kita musnahkan, kita blok telaga ni semua, dia orang dah tak boleh nak masuk. Kita jaga depan sana. Dia orang sampai tu jumpa kita ya Rasulullah. Jadi sahabat Rasulullah kata, kita ikut kau. Jom kita pergi depan, ikut sahabat ini punya perangai. Jadi dalam peristiwa Badar ini pun dah dua benda kita boleh tuan-tuan ibrah, iaitu syura. Nabi SAW ini, Rasulullah wahyu sampai kepada dia. Dia boleh saja minta, ya Allah, nak berkemah di mana ni ya Allah, ilhamkan aku. Boleh je. Tapi tidak, dia juga syura. Sebab itu dalam Islam, apabila kita membuat keputusan tuan-tuan, dia ada dua benda yang kita kena buat. Satu kita panggil istisyarah, bincang, syura. Ini yang kadang kita tak buat. Istisyarah ni apa? Kita bincang, tanya orang tua, bincang minta pandangan dari segi kedudukannya bagaimana, dari segi strateginya, ekonominya bagaimana, kita bincang, tanya pandangan dari segi adatnya bagaimana. Boleh ke tak boleh? Dari segi ghalibnya bagaimana? Dari segi, kita kata dalam bahasa Inggeris, feasibility studies dibuat. Dari segi tabiat, itu yang pertama sekali. Kadang-kadang orang agamawan ini, orang yang meletakkan bulat kepada Allah Ta'ala ini juga, dia melakukan kesilapan, dia pergi kepada istikharah sahaja. Istikharah boleh, betul. Tapi sebelum istikharah dia kena ada istisyarah juga. Saya dah istikharah dah. Betul, istikharah molek. Belum, memang kena istikharah. Tapi sebelum istikharah kita kena ada istisyarah. Lihat juga dari segi kemampuan. Lihat juga dari segi kebolehan. Tidak boleh kita istikharah dalam keadaan kita tidak mengambil pandangan-pandangan yang akan berlaku secara kebiasaan, adatan, benda yang normal, sunnatullah. Kalau kita kata sunnatullah ni apa? Benda-benda yang biasa berlaku. Api membakar sifatnya, pisau menghiris sebagainya.
Jadi ini yang kita kena ambil kira dalam kita membuat sesuatu keputusan. Tak boleh saya dah istikharah dah yang benda ni okey, api ni tak membakar. Jangan. Sebab sifat dia bukannya begitu. Jadi setelah itu Nabi SAW pergi bertapa di berkemah di telaga yang belakang tu, duduk belakang umat Islam. Dan di pihak sana pula apabila tentera Abu Jahal sampai ke Abu Sufyan, sebahagian mereka kata kita tak payah berperanglah. Sebab kita dah berjaya selamat sampai dah kepada kafilah ini, dan kafilah ini pun boleh terus berjalan balik ke Mekah. Tak payahlah kita nak perang dengan umat Islam. Nak cari pasal, nak cari penyakit buat apa? Janganlah, tak payahlah, kita balik ajalah. Tetapi Abu Jahal dan beberapa yang lain kata kita hancurkan umat Islam. Mereka berapa orang sangat? Kita kelengkapan yang banyak. Ramai, 1000 orang ada, 1000 lebih. Dia orang berapa saja. Mereka pun tak ada persiapan. Kita ratah mereka. Kita kasih bungkus. Kalau bahasa orang sekarang, kita musnahkan mereka. Jadi itu adalah kata-kata angkuh daripada Abu Jahal dan pengikut-pengikut dia. Mereka angkuh sebab mereka kuat. Jadi sebahagian ada yang enggan nak berperang balik. Ada satu kabilah balik, tetapi yang lain berperang dengan tentera Islam. Dan Nabi SAW, tuan-tuan, Nabi SAW pada malam sebelum berlakunya peperangan itu, Allah SWT menurunkan hujan. Allah SWT menurunkan hujan. Dan malam itu orang umat Islam lena tidur. Umat Islam lena tidur. Umat Islam pada ketika itu, pada tentera Islam lena tidur. Seronok tidur. Sebab apa? Allah SWT menjadikan mereka mengantuk. Ini disebut dalam Quran. Iz yughashshikum nu'as amanatan minhu wa yunazzalu 'alaikum minas sama'i ma'an. Allah SWT menurunkan air dari langit untuk mensucikan mereka, dan air hujan itu juga menghilangkan kamu dari gangguan-gangguan syaitan. Ini disebut. Sebab itu hujan ini juga dikira hujan rahmat. Hujan ini kita minta doa, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunlah hujan rahmat. Salah satunya hujan yang turun pada ketika peristiwa Badar. Hujan rahmat. Dan apabila mereka ini tidur, sahabat-sahabat semua tidur, tentera tidur, dikatakan dalam riwayat menyebut bagaimana Nabi SAW pada ketika itu, Nabi SAW salat tak berhenti, tuan-tuan. Nabi SAW tak berhenti salat dan bertahajud kepada Allah SWT. Semayang tak berhenti, tahajud. Dan juga Nabi SAW, amma Rasulullah SAW faqad zalla yusalli wa yabki hatta asbah. Nabi SAW berterusan sembahyang, berterusan menangis dan berdoa kepada Allah SWT sehingga sampainya subuh. Sehingga sampai subuh. Ini ibrah yang kita boleh ambil, tuan-tuan. Ibrah yang kedua, sekiranya kita mahu sesuatu, mahu pertolongan Allah, minta doa sungguh-sungguh. Bangun tahajud, minta doa, menangis dengan Allah. InsyaAllah Allah SWT akan menolong kita. Minta doa. Kita kadang nak minta doa pun malas. Nak minta doa dengan Allah SWT pun malas. Bagaimana Allah SWT nak tolong kita? Tetapi Nabi SAW merayu dan sampai menangis. Nabi SAW minta doa kepada Allah SWT agar Allah SWT menolong tentera Islam pada ketika itu.
antara yang disebut apa yang Nabi baca ketika sujudnya, yang banyak dibacanya ialah ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Ini kita boleh tiru tuan-tuan. Nabi baca banyak masa semayang dia. Disebut dalam tafsir ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Dan Nabi juga berdoa, ya Allah, sekiranya kamu binasakan umat Islam, kumpulan umat Islam pada hari ini, maka nescaya tidak ada lagi orang yang akan menyembahmu ya Allah. Nabi merayu, ya Allah, tolonglah kami umat Islam hari ini ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Sekiranya kamu musnahkan umat Islam pada hari ini, nescaya tidak akan ada lagi orang yang akan sembahmu di atas muka bumi ini. 300 nak menghadap 1000 lebih tuan-tuan. Dan apabila disebut dalam riwayat bagaimana Allah SWT mencampakkan kegerunan dalam musuh, ar-ru'b, gerun musuh tengok umat Islam. Tetapi di kalangan umat Islam, dia melihat tentera Quraisy yang ramai itu sedikit saja. Dikatakan para sahabat kemudiannya melihat tentera Islam itu ketika peperangan dalam beberapa ratus orang saja, padahal mereka itu ribuan. Tengok Allah SWT masukkan. Dan satu cerita juga yang menarik sebelum berlaku peperangan itu ialah apabila sebahagian daripada tentera Quraisy ini tidak mahu berperang, maka syaitan berupa Suraqah bin Malik datang. Jangan kamu takut, jangan kamu lari daripada peperangan ini. Aku bersama dengan kamu, aku menolong kamu. Aku akan membantu kamu. Jom. Kita kasih hancur ini Muhammad punya geng. Gitulah agaknya bahasa budak sekarang. Kita musnahkan Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini adalah kemudiannya menjadi sahabat Nabi, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan ingat, Suraqah bin Malik ini ialah orang yang pernah berjaya mengesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar ketika dia nak berhijrah. Orang kafir Quraisy yang lain semua tertipu dengan helah Nabi. Nabi pilih jalan lain. Tetapi Suraqah bin Malik dia boleh baca. Dia seorang pakar. Dia boleh baca dan dia boleh tengok tapak kaki. Walaupun kita buang ke apa, dia boleh baca. Dia seorang ahli strategis. Dia boleh kesan bahawasanya Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar berhijrah ke Madinah menggunakan jalan lain. Dan dia ikut jalan yang dia punya ramalan itu, dan dia ternyata dia betul. Sehingga apabila dia hampir antara anak panah dia dengan Nabi dan Abu Bakar, hampir dia boleh dah nak panah, maka pada ketika itu kaki kuda dia masuk dalam pasir. Masuk dalam pasir. Nabi SAW dan Abu Bakar biasalah, Abu Bakar dia takut, dia cuba nak selamatkan Nabi, tapi Nabi SAW berdoa kepada Allah supaya Allah selamatkan. Dan setiap kali dia cuba nak melepaskan panah dia kepada Nabi dan Abu Bakar, kaki kuda dia terperosok masuk dalam pasir. Sehingga dia boleh jerit kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, doakan kepada Allah, doakan kepada Tuhanmu. Bebaskan kuda aku ni yang sangkut dalam pasir ni." Kuda sangkut di padang pasir, tuan, bukan ada kereta ke apa nak tarik van, jeep 4-wheel drive tu. Bukan boleh tarik senang macam tu. Kan kuda besar berat. Allah Ta'ala dia kata, "Tolong Muhammad, lepaskan kuda aku ni, aku tak bunuh kau Muhammad." Jadi Nabi SAW doa dan dia pun boleh bangun balik kuda dia. Pergi lagi. Dia kejar lagi Nabi. Dan dia acu, dia nak panah. Masuk lagi kaki dia. Dia kata, "Muhammad, tolong, aku janji betul dah kali ni ya Muhammad. Aku tak kejar dah kau. Bahkan aku akan bagi tahu kepada kafir Quraisy, orang Quraisy, bahawasanya kau tidak lalu jalan ni. Tolong Muhammad, doakan kepada Tuhan kau." Maka pada ketika itu Nabi SAW berdoa dan kuda dia pun boleh bangun balik
Dan dia pun boleh naik semula. Dan dia pun pergi jumpa Nabi, ya Muhammad, sekiranya aku lepaskan engkau pada kali ini, apa janji kau kepada aku ya Muhammad? Aku yakin bahawasanya agama engkau ini akan berkembang. Suraqah percaya. Suraqah percaya. Aku yakin agama engkau ini akan berkembang Muhammad. Dan sekiranya aku lepaskan engkau dan aku bagi tahu Quraisy bahawa ini bukan jalan engkau, apa yang engkau akan beri kepada aku ya Muhammad? Nabi Muhammad kata, aku akan beri kepada engkau mahkota dan perhiasan Kusra, Raja Parsi. Aku akan beri kepada engkau mahkota Raja Parsi untuk engkau dan segala perhiasan. Terkejut Suraqah. Suatu yang mustahil. Kalau kita kata hari ini, aku akan beri kepada engkau cincin yang dipakai oleh Joe Biden. Contoh kan, tak logik, tak masuk akal kan. Ataupun Vladimir Putin, Russia kan. Ataupun Trump dulu, tak masuk akal. Tapi Suraqah dia percaya, walaupun benda tu tak sukar nak diterima, dia kata, tuliskan perjanjian ini ya Muhammad. Maka Saidina Abu Bakar menulis perjanjian di atas tulang. Katanya tulang ke apa begitulah. Ditulis perjanjian untuk memberi hadiah kepada Suraqah ini. Ini cerita Suraqah sikit. Dan apabila dapat perjanjian daripada Rasulullah, maka dia pun balik. Dan apabila dia jumpa tengah jalan itu, adakah kau berjumpa Muhammad? Di manakah laluan Muhammad? Dia kata, aku tak tahu, tak ada Muhammad, tak ikut jalan ni. Dia pun sampailah ke Mekah. Dan cerita Suraqah ini tuan-tuan, apabila berlakunya Fathul Mekah, dia masuk Islam. Dia jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku nak masuk Islam. Dan dia masuk Islam. Ini cerita yang lama lah, kan? Peristiwa Madinah tu, selepas Madinah, Fathul Mekah tu sekitar 10 Hijrah. Maknanya dalam 10 Hijrah itu dia dah masuk Islam. Maknanya 8 tahun lebih kurang, 10 tahun selepas dia jumpa Nabi itu, dia nak tangkap Nabi. Dan apabila dia masuk Islam, satu ketika apabila Rasulullah meninggal, dia sangat sedih. Dan pada satu hari Suraqah ini dalam keadaan yang tenat. Orang dah siap dah nak buat untuk apa? Nak kebumikan dia, persiapan nak kebumikan dia. Dia sangat tenat, diyakini dia tidak akan dapat hidup lagi. Dan tetapi dia tanya, kau orang ni duk sibuk buat apa? Dia kata, kita orang sibuk untuk buat persiapan pembumian kau lah. Dia kata, aku tak akan mati. Sebab selagi aku tak dapat mahkota Kisra yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, aku tak akan mati. Itu janji Nabi Muhammad, dan janji Nabi Muhammad itu benar. Dan memang betul. Walaupun dia sakit tenat, dia tak mati masa itu. Sehinggalah peristiwa Abu Bakar menjadi khalifah. Selepas Abu Bakar, Umar menjadi khalifah. Dan pada ketika Umar menjadi khalifah, barulah Parsi tumbang di tangan umat Islam. Dan pada ketika Parsi tumbang itulah Umar mencari di manakah mahkota Raja Parsi itu dan segala perhiasan, dan dia cari dan dipanggil Suraqah. Maka dia beri letak atas kepala Suraqah mahkota Kisra dan segala perhiasan-perhiasan yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Inilah janji Rasulullah SAW kepadamu, wahai Suraqah. Maka Suraqah menangis dan dia kata, tidak layak bagi orang seperti aku ini untuk memakai perhiasan yang sebegini. Yang selayaknya ialah Nabi SAW. Wahai Umar, engkau bagilah kepada umat Islam. Aku hadiahkan seluruhnya kepada umat Islam. Itu kisah Suraqah bin Malik. Baik. Iblis pada ketika itu dia menyerupai Suraqah. Dia kata, kami akan mempertahankanmu. Aku akan bersamamu. Aku akan pertahankanmu. Tetapi apabila berlaku peperangan, Quran menyebut bagaimana iblis apabila dia melihat di tengah-tengah peperangan itu, berlaku kemuncak peperangan itu,
Tetapi dia tidak bersama. Dia tiba-tiba lari. Abu Jahal kata, wahai Suraka, kamu nak ke mana? Dia kata, inni bari'um minkum. Aku nak lari daripada kamu. Aku berlepas daripada kamu. Aku nampak benda yang kau tak nampak. Aku nampak ini ara malau tak apa. Aku nampak apa yang kamu tidak nampak. Dia nampak apa? Dia nampak malaikat turun dengan begitu ramai. Malaikat turun dengan begitu ramai. Ramai malaikat turun berduyun-duyun. Sehingga sahabat kata, aku lihat orang yang berperang di sebelah aku ni tak pernah aku lihat. Dari mana dia datang? Tak pernah aku jumpa orang yang berperang ni. Sahabat-sahabat, ada yang sahabat kata begitu. Sehingga Nabi kata, uskut, senyap. Innahu itu adalah malaikat, malakun karim. Jangan kamu bising, uskut, senyap. Allah SWT mengutuskan malaikat untuk membantu umat Islam pada ketika itu. Jadi panjang cerita dia ni. Selepas berperang tu, mula-mula biasalah 3-3 dulu dia berperang. Lepas tu bergilir-gilir mati, semua mati. Orang Islam semua hidup, Hamzah dan lain-lain, 3 yang awal. Dan berlakulah peperangan. Ringkasnya peperangan ini, umat Islam mati seramai 14 orang. 14 orang yang mati di kalangan umat Islam. Di kalangan orang musyrikin mati seramai 70 orang, 70 ditawan. Dan ada yang memberi pandangan orang tawan ni nak buat macam mana, nak bunuh ke, nak tebus. Satu pandangan suruh bunuh Umar. Abu Bakar kata kita bagi tebusanlah. Maka ada yang ditebus, ada yang dibunuh, ada yang dibebaskanlah. Jadi apabila berlakunya peristiwa Badar ini, tuan-tuan, implikasi yang paling besar sekali ialah Allah SWT nak mengangkat darjat tentera Islam. Kalau selama ini orang tak tahu kekuatan tentera Islam, tetapi Allah SWT nak menzahirkan kepada Nabi SAW bahawasanya kamu, apabila kamu berperang dalam kebenaran, kamu ikhlas berperang, nescaya Allah SWT akan memenangkan kamu. Dan nescaya tidak ada yang boleh mengalahkan kamu, umat Islam. Jadi terzahirlah pada ketika itu kekuatan umat Islam di semenanjung Arab itu. Ini implikasi besar yang berlaku daripada peristiwa Badar ini. Sebab itu, tuan-tuan, walaupun pada asalnya niat Nabi bukan nak berperang, dan tidak semestinya niat Nabi itu dikehendaki Allah SWT. Allah SWT mengkehendaki yang lebih besar daripada itu, iaitu agar tentera Islam dimuliakan. Jadi ibrah di sini apa, tuan-tuan? Kadang-kadang kita nak sesuatu yang tidak menyerupai dengan kehendak Allah SWT. Kadang-kadang kita nak A, tetapi Allah SWT nak B, maka berlakulah B. Dan B ini lebih baik daripada A yang kita kehendaki. Sebab itu Quran menyebut asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Kamu mengkehendaki sesuatu, kamu mencintai sesuatu, padahal benda itu tidak baik bagi kamu. Dan kamu tidak menyukai dia, kamu tak mahu, kamu benci dia, sedangkan ianya baik bagi kamu. Jadi ibrah yang kita boleh ambil di sini, walaupun Nabi SAW tidak merancang untuk berperang, tetapi kehendak Allah SWT ialah untuk mengangkat kumpulan yang kecil ini di mata penduduk Arab pada ketika itu sebagai suatu tentera, suatu kumpulan tentera yang hebat, yang disegani, yang digeruni. Jadi saya kira masa pun dah 7.10. Nanti tuan-tuan nak semayang dan sebagainya. Mungkin 1-2 lagi ibrah yang boleh saya kongsi di sini sebelum saya mengakhiri perbincangan kita pada hari ini. Salah satunya lagi ialah ketika tentera Islam nak menuju ke Badar ini, tuan-tuan, bayangkan tentera Islam 313 orang lebih kurang. Kuda 2 ekor, kuda 2 ekor, unta dalam 70 ekor.
70 ekor 300 orang, maknanya berapa boleh naik? 3 orang kan? 3 orang, 4 orang lah. 280 kan? 7 kali 4 lebih kurang. Boleh bergilir atas ekor unta tu 3-4 orang bergilir. Nabi SAW bergilir juga dengan 2 orang lagi, iaitu Sayyidina Ali dengan Abu Lubabah, kalau tak silap. Cuma apabila tiba giliran Nabi turun, 2 orang ni kata, ya Rasulullah, tak apalah Rasulullah, engkau duduk je lah, kami yang berjalan. Jauh tuan-tuan, daripada Madinah ke Badar ni dalam 70 km tuan-tuan, nak berjalan. Seorang naik, 2 orang turun, berjalan 100 km, ni naik pula, bergilir lah tuan-tuan. Tak banyak kenderaan. Naik, yang ni turun. Tapi Nabi SAW tetap turun tuan-tuan. Tetap turun. Nabi SAW kata, giliran kamu naik. Adakah kamu ingat kamu lebih kuat daripada aku? Dan Nabi SAW juga ingin mendapat ganjaran Allah SWT atas kepayahan dan kesusahan itu. Apa ibrah yang kita boleh ambil di sini? Ibrahnya ialah Nabi adalah pemimpin yang cakap serupa bikin. Pemimpin yang dulu satu ketika dulu kita kata apa? Kepimpinan melalui tauladan. Dululah, sekarang tak tahu ada ke tidak lagi. Dulu satu ketika dulu tahu slogan kita ada kan. Kepimpinan melalui tauladan. Leadership by example. Padahal boleh aja Nabi, engkau jalan je lah, aku tua pada engkau dan sebagainya. Tak, Nabi turun. Kau naik, giliran kau naik. Jadi inilah sikap Nabi SAW yang walaupun dia seorang pemimpin, dia memberikan contoh yang baik dan dia juga ingin mendapat ganjaran yang sama dengan orang lain di sisi Allah SWT. Yang seterusnya juga ialah kita mentaati pemimpin. Muhajirin dan Ansar taat kepada pemimpin. Ibrah yang kita boleh dapat, munajat kepada Allah, saya dah sebut tadi. Perancangan rapi dan berstrategi. Kita kena merancang rapi dan berstrategi. Jangan kita ingat mentang-mentang kita di pihak yang benar, mentang-mentang Rasulullah bersama dengan kita, kita mesti menang. Tidak. Hari ini umat Islam kalah, serba-serbi kalah. Mana perang semua kalah. Di mana kesilapan kita? Kaji muhasabah. Kita perlu adakan strategi peperangan yang baik. Dalam masa yang sama, keimanan, keikhlasan, ketakwaan kepada Allah pun kena ada juga. Dua-dua ni kena ada. Jangan ingat ikhlas saja yang ada, iman saja yang ada. Itu satu benda, satu aspek rohani yang penting. Tetapi aspek strategi peperangan yang saya kata tadi, istikharah, istisyarah, dua-dua ini kena ada dalam diri kita. Baru kita boleh berjaya. Allah SWT sebut, wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan diri kamu dengan kekuatan. Kalau zaman sekarang ni orang pakai kekuatan tentera, apa-apa peperangan senjata dan sebagainya, kita gunakan dengan kekuatan yang sama. Jadi saya rasa itu sajalah munajat kepada Allah. Kena banyak munajat, berdoa kepada Allah. Allah SWT akan makbulkan doa kita. Tuan-tuan, saya ingat Syekh Hamzah Yusuf pernah sebut bagaimana doa untuk dimakbulkan oleh Allah SWT. Salah satu doa yang dimakbul, salah satu doa yang akan dimakbulkan oleh Allah SWT ialah apabila kita berdoa dalam keadaan muttar. Muttar ni macam mana? Muttar ni helpless. Kalau kita berdoa dalam keadaan kita yakin bahawasanya ada lagi makhluk, ada lagi orang boleh tolong kita, ada lagi, itu bukan muttar lagi. Muttar ini ialah bayangan orang yang berdoa mohon pertolongan Allah SWT seolah-olah dia berada di lautan yang luas, seorang diri di tengah malam yang menunggu untuk lemas. Itu orang muttar. Siapa boleh tolong tuan-tuan kalau tuan-tuan terkapai di tengah laut, seorang diri tengah malam, gelap gelita, nak lemas? Siapa boleh tolong? Tak ada siapa tahu kita tengah laut mana. Tak ada. Muttar. Doa dengan Allah betul. Ya Allah. Pada ketika kita berdoa dalam pengharapan yang begitu, pasti Allah akan tolong. Tapi kalau kita doa, ya Allah tolonglah, ya Allah, ya Allah, main-main macam tu,
belum tentu Allah Ta'ala tolong. Tapi kalau kita doa seperti Nabi berdoa sehingga menangis dan sehingga subuh, tuan-tuan, riwayat menyebut sehingga subuh malam Nabi berdoa, orang lain semua tidur kerana Allah SWT menjadikan mereka mengantuk, tetapi Nabi SAW berdoa di celah pokok, berdoa menangis sehingga subuh. Allah SWT makbulkan doanya. Jadi itu sajalah tuan-tuan, mudah-mudahan kita mendapat pengajaran daripada peristiwa Badar ini. Ahli Badar ini, tuan-tuan, adalah kumpulan yang diampunkan dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebut sekiranya mereka ini orang yang diberi maghfirah, diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab peperangan pada ketika itu peperangan yang paling besar sekali. Tetapi orang yang diberi keampunan Allah SWT ni, dia bukan macam kita. Kalau kita ni, kalau Nabi kata kau ni dijanjikan syurga, kita tentu enjoy dah, tuan. Tapi para sahabat ni, walaupun Nabi janjikan syurga, mereka tetap menjadi hamba Allah yang lagi taat dan lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu, mohon ampun dan maaf lama sedikit. Moga-moga Allah SWT memberi kekuatan kepada kita menjadi seperti mana Ahlul Badar yang mempunyai keimanan yang teguh dan ketaatan yang kuat terhadap Allah SWT. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.